Kita masih lagi memberi fokus kepada isu berkenaan dengan bencana banjir, terutama sidang khas Dewan Rakyat yang berlangsung pada ketika ini, dan di mana Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob baru sahaja selesai memberi penjelasan kepada ahli-ahli Dewan Rakyat, dan di mana difahamkan ada 3 lagi menteri pada ketika ini akan secara berterusan memberi penerangan, iaitu Datuk Dr. Latif Ahmad, Menteri JPM Tugas-Tugas Khas, Tengku Datuk Seri Zafrul, Menteri Kewangan, dan juga Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Tetapi sebelum kita ke Dewan Rakyat, saya ingin berbincang dengan lebih lanjut sebentar bersama dengan Dr. Kamarul Azhari Razak, Pengarah Pusat Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana UTM. Doktor, terima kasih kerana sudi bersama dengan Astro Awani. Isu yang cukup besar, kita telah pun beberapa kali bersiaran langsung bersama dengan doktor. Antara perkara yang disebutkan oleh Perdana Menteri tadi, antara yang penting adalah Akta Bencana Negara. Bagaimana selaku individu yang banyak turun ke padang melihat kepada isu bencana, mungkin doktor boleh jelaskan sedikit kenapa pentingnya Akta Bencana ini dan apakah bentuk perincian-perincian yang boleh kita fahami dari segi pelaksanaan Akta Bencana ini, doktor? Terima kasih Haris, terima kasih pihak Astro Awani atas jemputan. Saya amat tertarik dengan cadangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan saya fikir inilah masa yang sesuai untuk kita menggubal dan mungkin mempunyai akta tersendiri, yang di mana akta pengurangan risiko bencana ini harus dilihat daripada pelbagai perspektif, Haris, sebelum, semasa dan selepas. Dan bukan hanya semata-mata dasar yang berkisar kepada respon tindak balas, tetapi persiapan sebelum menghadapi bencana, terutama bencana berskala besar, Haris. So dalam konteks akta, selalunya kita akan melihat pelbagai aspek, sektor, komponen dan juga bagaimana dasar dan akta ini diterjemah kepada praktikal agar diterima di segenap pelusuk masyarakat, insya-Allah. Doktor, kita mengambil iktibar apa yang berlaku dalam penghujung tahun lalu, membawa ke tahun ini juga bencana banjir melibatkan beberapa buah negeri. Dan Perdana Menteri sebenarnya dalam ucapannya tadi, saya masih lagi menunggu teks rasmi daripada PMO, tetapi jika boleh saya quote sedikit apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri, antaranya adalah apabila kita sebut berkenaan dengan bencana atau banjir yang berlaku, adalah berkenaan dengan ada 3 cabaran utama yang perlu diperbaiki, kata Perdana Menteri. Pertama, terutamanya adalah pemahaman berkenaan dengan arahan MKN nombor 20, kelemahan perintah dan kawalan, di mana beliau menyatakan bahawa tiada nakma di negeri dan juga daerah, kerjasama negeri dan daerah adalah penting. Pandangan doktor melihat dari segi pengurusan bencana dan juga cabaran utama yang perlu diperbaiki, sebab kita tidak mahu lagi blame game berterusan, tetapi Haris, kita mahu mencari solusi untuk berkemungkinan bencana-bencana yang akan datang, doktor. Boleh. Secara ringkas saya kupaskan dan melihat dalam konteks beberapa perkara yang dibangkitkan, saya percaya arahan MKN 20 harus ditambah baik. Dan dengan adanya akta tersendiri untuk pengurangan risiko bencana hadir di masa di kala kita menghadapi bencana yang begitu luar jangka. Dan kita harus ingat bahawa mekanisme arahan MKN 20 telah diguna pakai sebelum ini, cuma dikala kita menghadapi bencana berskala besar memerlukan approach yang lebih baik. Di situlah ruang untuk kita menambah baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat juga bagaimana perintah dan kawalan ini harus diterjemahkan dalam bentuk komitmen pelbagai pihak. Dalam erti kata, sistem pengurusan risiko bencana di Malaysia adalah bersifat centralized, yang di mana kita ada kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan, pihak berkuasa tempatan. Apabila kita menghadapi bencana berskala besar membabitkan 3-4 daerah, negeri dan mungkin kawasan yang lebih luas, impak yang lebih mencakupi kawasan yang di luar konteks komitmen kapasiti setengah-setengah negeri ataupun pihak berkuasa tempatan. Di situlah harus kita memikir apakah jalan solusi yang terbaik untuk mengebelingkan beberapa bantuan-bantuan tambahan dikala kita menghadapi bencana berskala besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat bagaimana dasar dan akta garis panduan ini diterjemah kepada
tindakan, Haris. Itu satu perkara lain yang harus dikupas, dilihat dalam erti kata bahawa pengurangan risiko bencana seperti mana yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi adalah tanggungjawab bersama. Di situlah setiap sudut struktur masyarakat harus memahami peranan dan sumbangan dikala kita menghadapi bencana, Haris. Doktor, antara perkara saya baru sahaja menerima teks rasmi ucapan Perdana Menteri tadi. Antara yang dinyatakan oleh Perdana Menteri adalah kelemahan pengurusan maklumat dalam pengurusan bencana. Jika boleh saya quote apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri, pengurusan bencana negara sangat bergantung kepada maklumat dinamik yang tepat dan cepat dari lapangan. Pada masa ini, pengurusan bencana negara masih mengamalkan kaedah pengumpulan maklumat secara konvensional dan tidak seiring dengan perkembangan teknologi semasa. Mungkin kita boleh melihat kepada contoh negara-negara lain dalam pengurusan bencananya. Mungkin doktor boleh kongsikan dari segi kerana komunikasi maklumat strategi ini sangat penting dalam penyaluran bantuan secara holistik, doktor. Betul. Dan saya amat bersetuju. Dan itu adalah salah satu dapatan lapangan saya juga, Haris, melihat bahawa peringkat ataupun komponen sistem komunikasi risiko ini harus dipertingkatkan. Kerana mungkin dalam erti kata ramalan yang diberikan harus diterjemahkan kepada tindakan di peringkat setempat, lokal. Tetapi kita lihat bahawa ada kawasan-kawasan yang tidak menerima maklumat tersebut. Dan sekiranya maklumat hadir mungkin terlalu lewat untuk tindakan. Dan perkara-perkara ini harus diperhalusi. Dan saya percaya dan mengambil kira beberapa aspirasi daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bagaimana beliau memperkatakan tentang DRR, Disaster Risk Reduction, pengurangan risiko bencana. So risiko di sini harus diambil penting oleh pelbagai lapisan masyarakat, bagaimana kita memahami tahap risiko setempat, bagaimana kita menguruskan maklumat risiko tersebut, bagaimana maklumat risiko ini dihantar, dikongsi bersama penduduk-penduduk yang mungkin rentan, kawasan-kawasan yang kita telah kenal pasti. So perkara ini harus digembelingkan dan diambil aspek daripada pelbagai sudut. Berbalik kepada soalan daripada Haris, melihat beberapa mungkin best practice lah, amalan terbaik negara-negara maju, termasuklah daripada negara Jepun, yang di mana pihak DPPC UTM telah bekerjasama hampir 7 tahun dan saya pun berada hampir 5 tahun di Eropah. Melihat bagaimana negara-negara maju amat mengambil penting soal maklumat risiko. So kita lihat ada beberapa maklumat risiko ini tidak mudah kongsi bersama masyarakat. So di situlah peranan beberapa ahli akademia, pihak-pihak saintis menterjemahkan bahasa mudah bagaimana mereka memahami maklumat-maklumat risiko yang mungkin terlalu saintifik, terlalu teknikal untuk mereka memahaminya, Haris. So di situlah antara ruang penambahbaikan yang saya fikir, selain daripada kita melabur kepada melibat sama beberapa sistem-sistem baru sebagai contoh. Amaran-amaran sistem siren yang lebih komprehensif. Bagaimana penyebaran perkongsian maklumat itu di peringkat setempat. Yang mungkin bukan hanya bahasa Malaysia, tetapi mungkin bahasa-bahasa luar. Kerana kita membabitkan pelbagai sudut lapisan masyarakat, Haris. Itu sedikit pandangan. Doktor, menyebut berkenaan dengan dari segi komunikasi, penyampaian maklumat, antara perkara yang saya lihat sendiri adalah dari segi literasi terhadap bencana. Maksudnya apabila berlaku pada penghujung tahun lalu, literasi rakyat Malaysia terhadap mengambil tahu isu sebagai contoh update dari segi Map Malaysia, taburan hujan, info portal bencana JPS, itu orang ramai sudah mula mengambil tahu dan juga berkongsi maklumat. Tetapi ada perkara yang saya lihat seperti doktor sebut di kawasan-kawasan rentan, di kawasan yang mungkin aksesnya sukar untuk menerima maklumat itu. Apakah bentuk dari segi kajian lapangan melihat penyampaian maklumat yang berkesan kepada golongan rentan ini? Apakah bentuk penyampaian berkesan yang boleh dilakukan? Kerana kita faham contoh di kawasan tepi sungai, siren amat penting. Adakah teknologi ketika ini mencukupi? Apakah penambahbaikan dari segi sistem siren itu? Mungkin doktor ada pandangan melihat kajian-kajian lapangan yang dilakukan sebelum ini, doktor. Terima kasih, Haris. Kita harus melihat
daripada pelbagai sudut dan konteks. Ya. Pertama, banjir besar yang berlaku pada 18 Disember di luar jangka. Ya. Dan kawasan yang terlibat membabitkan kawasan bandar. Urbanisasi yang begitu tinggi, mempunyai komposisi masyarakat yang begitu dynamic, yang agak sukar untuk kita fahami. Tetapi apabila kita kembali kepada kawasan-kawasan yang dijangka banjir, sebagai contoh di kawasan-kawasan yang kita telah kenal pasti, yang memang tiap-tiap tahun banjir. Saya fikir daripada maklumat dapatan lapangan, mereka-mereka ini tiada masalah, Haris. Kerana tiap-tiap tahun mereka telah menghadapi bencana. Cuma yang kita gusar adalah bencana yang hadir, yang mempunyai tahap frekuensi yang rendah, tetapi magnitud yang tinggi. Yang kadang-kala hadir, tetapi apabila dia hadir begitu impaknya besar. Kerana masyarakat mudah leka, tidak mengambil endah maklumat 3 hari sebelum ramalan yang diberi oleh pihak Malaysia. Dan bagaimana ramalan tersebut diterjemahkan kepada tindakan di peringkat keluarga sebagai contoh. Kita sebagai ayah, ibu, bapa membawa anak-anak di kala hujan. Bagaimana tahap kesiapsiagaan kita memahami maklumat ramalan amaran yang diberi oleh pihak kerajaan kepada tindakan setempat. Bagaimana kita berinteraksi dengan ketua kampung, Tok Penghulu, mendapat maklumat-maklumat awal. So di sinilah sistem komunikasi peringkat lokal ini harus dipertingkatkan, ditambah baik di masa hadapan, Haris. Doktor, antara saya suka untuk mengambil apa antara perkara yang dinyatakan oleh Perdana Menteri, termasuklah dari segi kelemahan perintah dan kawalan. Kerana kalau kita lihat apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri adalah ketiadaan NADMA di negeri dan daerah menyukarkan koordinasi secara terus dengan agensi-agensi di lapangan. Pendapat doktor melihat kepada pelaksanaan strukturnya itu, kerana kita ada kerajaan pusat, kita ada kerajaan negeri, kita ada kerajaan tempatan, pentingnya DO, pegawai daerah, penghulu seperti doktor katakan tadi. Bagaimana, apakah struktur yang wajar dilakukan dalam mendepani cabaran kalau kita mengambil contoh banjir ketika yang berlaku sebelum ini? Boleh Haris. Terima kasih. Agak penting soalan untuk dikupas dan dilihat dalam erti kata bagaimana proses pembaikan, pemulihan dan juga proses penambahbaikan. Pertama, kita harus memahami struktur pengurusan bencana yang ada di Malaysia. Memang begitu, daripada pusat, negeri dan daerah, dan mempunyai tahap 1, tahap 2, tahap 3, Haris. Cuma dalam konteks bencana yang kita rujuk pada Disember yang lepas, kita melihat bahawa perintah dan kawalan ini amat penting. Bagaimana kita boleh memindahkan 15,000 penduduk di kawasan bandar dengan sistem perintah dan kawalan yang lebih mudah difahami untuk pihak berkuasa tempatan sebagai contoh, pihak kerajaan negeri sebagai contoh. Itu yang pertama. Berbalik kepada soalan tentang ketiadaan NADMA di negeri dan daerah. Tetapi kita harus lihat dan ingat bahawa pihak Angkatan Pertahanan Awam selaku Sekretariat kepada Pengurusan Bencana di peringkat negeri dan daerah menyokong struktur tersebut. Pihak NADMA dan APM sebenarnya bekerjasama dalam menguruskan bencana di peringkat pusat, negeri dan daerah agar maklumat itu digembeling dengan lebih baik. Cuma dikala kita dihimpit ataupun ancaman berbentuk berskala besar di luar jangka, dan harus kita ingat bahawa banjir tersebut hadir dengan jenis-jenis bencana yang lain, tanah runtuh, aliran debris, dan dikala kita menghadapi lagi pandemik COVID-19, Haris. So di situlah sebenarnya struktur organisasi takbir urus tersebut harus ditambah baik. So dalam konteks kerangka sendai, kita memperkatakan tentang risk governance. Bagaimana urus takbir urus risiko tersebut harus diperkemaskan dari masa ke semasa, Haris. Antara perkara yang dititik beratkan oleh Perdana Menteri dalam ucapannya tadi adalah dari segi pendidikan. Melihat kepada pendidikan, pertamanya adalah komunikasi yang seperti kita bincangkan tadi. Kemudian dari segi penghasilan visual simulasi banjir, infografik, adakah wajar untuk dilihat kepada sebagai contoh di peringkat PBT daerah untuk
untuk melakukan simulasi sebagai contoh bersama dengan penduduk kampung, ketua kampung. Jika berlaku banjir di kawasan ini, apa yang perlu digerakkan? Ke mana? Apakah bentuk simulasi-simulasi? Kerana kalau kita tahu sebagai contoh, kita yang bekerja seperti di UTM, di Astro, kita ada simulasi contoh kebakaran, simulasi kebakaran. Apakah yang perlu kita lakukan? Tetapi apabila bencana berlaku, adakah wajar untuk kita dalam meningkatkan kesiapsiagaan, kita melakukan simulasi seperti ini, Doktor? Ya, itu antara cadangan yang saya fikir saya usahakan dan lihat bagaimana sebenarnya kesusahan, kepayahan untuk melaksanakan siri-siri simulasi ini, Haris. Dan kita harus ingat bahawa simulasi ini adalah sebahagian daripada pendidikan bencana. Kalau di negara Jepun diterapkan di peringkat rendah lagi. Maknanya kiranya kanak-kanak kecil, budak-budak sekolah dimomokkan dengan maklumat-maklumat risiko. Apakah tindakan awal mereka harus ambil? Dan berbalik kepada soalan Haris tadi, saya percaya di sini kita memperkatakan simulasi yang berskala besar. Betul. Memindahkan penduduk di kala 3 pagi sebagai contoh. So injection ataupun mereka yang merangka simulasi di masa hadapan harus mengambil kira senario terburuk. Sebab dalam pengalaman saya dalam pembabitan drill simulasi ini, latih amal yang biasanya dijalankan, mereka mengambil senario yang mungkin terbaik, memudahkan urusan mereka tanpa mengambil kira beberapa konteks yang di luar pemikiran kita. Berlaku pada hari Minggu dan hujan lebat dan kenaikan paras air itu berlaku dengan pantas. Drastik begitu cepat. Drastik. Apakah tindakan bukan hanya agensi-agensi penyelamat tetapi juga peranan NGO itu sendiri. Bagaimana mereka mobilisasi rakan-rakan mereka di lapangan dengan pengurusan koordinasi yang penyelarasan yang lebih baik sebagai contoh. Perkara ini harus dibuat dalam konteks yang lebih komprehensif, bukan bersifat ad hoc. Dan dia menuntut komitmen pelbagai pihak, bukan hanya keuangan tetapi juga komitmen pelbagai agensi dan juga lapisan masyarakat, Haris. Ya, Doktor menyebut kita mengambil kira dari segi pindaan ataupun merangka akta pengurusan bencana itu yang seperti disebutkan Perdana Menteri. Apakah bentuk ataupun fasal ataupun perkara penting yang perlu diletakkan di dalam akta pengurusan bencana itu? Kita faham seperti doktor katakan tadi, sebelum, semasa dan selepas bencana. Tetapi pada masa sama banyak lagi persoalan. Sebagai contoh, chain of command. Bagaimana dari segi mungkin seperti yang kita bincangkan tadi, dari segi simulasi, chain of command dan juga simulasi. Mungkin doktor boleh perincikan apakah bentuk ataupun perkara-perkara asas yang perlu ada di dalam akta pengurusan bencana ini, Doktor? Yes, terima kasih, Haris. Saya rasa sudah sampai masanya untuk kita mengupas dan mungkin membawa perkara ini ke peringkat atasan. Pertama, dengan adanya akta dan dasar yang baik, sebenarnya memberi input dan juga tindakan yang lebih komprehensif di peringkat setempat. Dan kita harus ingat akta pengurangan risiko bencana seperti mana yang dinyatakan sebentar tadi sebenarnya adalah komitmen kerajaan Malaysia terhadap kerangka Sendai dalam pengurangan risiko bencana. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. So saya berpandangan tidak terlewat, Haris, untuk kita mempunyai akta dan dasar yang lebih khusus dalam menyokong aspirasi bukan hanya di peringkat global tetapi bagaimana terjemahan tindakan tersebut memberi impak kepada setempat. Beberapa cadangan, pertama tentang pelaburan DRR itu sendiri. Dengan adanya akta dan dasar, punca kuasa memudahkan pihak berkuasa tempatan, kerajaan negeri menyediakan dana khusus sebagai contoh untuk menjalankan simulasi-simulasi secara berkala. Bagaimana yang kedua kita lihat memperkasakan persatuan penduduk ataupun ketua-ketua kampung ni, pengurusan kampung ini penting kerana mereka lah front liner pertama yang akan memberi maklumat awal kepada penduduk sekiranya berlaku. Dan yang ketiga, saya berpandangan kita seharusnya melabur melihat bagaimana penggunaan sains dan teknologi. Bagaimana pembuat keputusan dibuat berdasarkan kepada keputusan tersebut dibuat berdasarkan kepada data dan bukti.
So di situlah peranan pelbagai lapisan, bagaimana kita boleh mengambil, mempelajari apa yang berlaku yang lepas dan adaptasi dengan teknologi maju dan moden ini, termasuk bukan hanya pada sistem amaran dan ramalan, tetapi bagaimana maklumat tersebut dipermudahkan untuk difahami oleh masyarakat setempat, Haris. Ya, Doktor, kita tahu sebab kita nak belajar daripada apa yang kita berlaku, yang berlaku. Betul. Tetapi kalau kita lihat apa yang berlaku sebelum ini, kita nampak ada miscommunication sedikit di antara, kalau kita melihat dalam konteks Kerajaan Negeri Selangor. Ya. Antaranya apabila menyebut berkenaan dengan arahan MKN nombor 20. Sama ada Menteri Besar mempunyai kuasa ataupun tidak, ataupun ianya perlu bergantung kepada lantikan pengerusi MKN itu sendiri yang dibuat menteri yang bertanggungjawab di peringkat negeri, Tan Sri Noh Omar pada ketika itu. Bagaimana kita ingin memahami Akta Pengurusan Bencana ini akan memperincikan perkara-perkara tersebut supaya tidak lagi wujud blame game ataupun orang ni tidak buat kerja, orang ni tidak buat kerja, saya nak tunggu siapa. Pandangan doktor? Ya, sedikit sahaja Haris. Saya percaya banyak postmortem ataupun mesyuarat-mesyuarat pasca bencana telah berlaku dan melihat memperhalusi perkara-perkara ini. Cuma sedikit saya melihat bahawa kita harus fahami struktur ataupun mekanisme MKN 20 itu sendiri. So arahan 20 telah menyatakan bahawa di peringkat negeri akan dipengerusikan oleh setiausaha kerajaan negeri. So untuk pengurusan bencana di peringkat negeri dan pegawai daerah di peringkat daerah, Haris. Cuma dikala kita melihat pengurusan bencana dan aspek isu keselamatan yang mungkin mempunyai takbir urus yang berbeza. So cuma dikala kita menghadapi bencana berskala besar ini, harus kita menggembelingkan pelbagai jawatan kuasa dan juga agensi-agensi agar perintah dan juga kawalan itu lebih baik. Dalam erti kata kita membuat tindak balas, memastikan 30,000 penduduk maknanya proses untuk evakuasi dan juga memastikan keselamatan mereka berada di tahap terbaik. So di situlah sebenarnya peranan agensi yang saya percaya ada ruang penambahbaikan. Dan harus kita ingat bahawa sejak penubuhan dan di Malaysia, di negeri Selangor antara negeri pertama yang mempunyai unit pengurusan risiko bencana tersendiri. So di situlah menunjukkan komitmen kerajaan negeri sendiri dalam mengangkat ataupun mengukuhkan tadbir urus di peringkat negeri. Tetapi harus kita ingat sejak penubuhan 2015 sehingga 2021 mereka tidak diuji oleh bencana yang berskala besar. Yang saya percaya kalau diletaklah bencana skala ini di negeri-negeri lain, mungkin mereka pun akan menghadapi benda yang sama, Haris. So di situlah saya percaya apa yang berlaku di negeri Selangor harus diambil iktibar pendoman oleh negeri-negeri lain yang mungkin mempunyai tahap kapasiti keuangan yang agak kurang, tetapi harus dipertingkatkan tahap kesiapsiagaan dari masa ke semasa. InsyaAllah, Haris. Doktor, mungkin sebelum kita mengakhiri perbincangan, antara perkara yang saya suka untuk lihat di sini adalah disaster risk reduction seperti yang doktor ada sebutkan tadi. Perdana Menteri highlightkan bahawa perlu ada whole of society approach. Betul. Seperti doktor kata, di semua peringkat, masuklah ketua kampung, penghulu dan sebagainya. Tetapi pada masa sama kita ingin meliputi pelbagai aspek kerana DRR ini meliputi pembangunan ekonomi, pendidikan, kesihatan dan juga pelbagai lagi semasa dan juga selepas bencana itu sendiri. Bagaimana doktor melihat perkara ini penting untuk melihat dari segi counter, macam mana kita nak memastikan bahawa apabila kita berdepan bencana, kita bersiap siaga. Apabila kita faham dan kita tahu apa perlu dilakukan berdasarkan DRR ini. Ya. Terima kasih, Haris. Mungkin masa pun agak suntuk. Saya pemudahkan. Pertama, DRR ini adalah agenda di peringkat antarabangsa. Bermaksud
kerajaan Malaysia telah memberi komitmen kepada kerangka sendai yang diuruskan oleh pihak United Nations Office for Disaster Risk Reduction. So ada pelaporan tahunan yang perlu diberikan. So menerusi kerangka sendai ini mempunyai 4 pilar utama. Memahami risiko, yang kedua menambah baik mengukuhkan tadbir urus risiko, dan yang ketiga meningkatkan pelaburan DRR, dan yang keempat harus kita ingat adalah mempertingkatkan tahap kesiapsiagaan ataupun bagaimana mereka juga mempromosikan build back better apabila dihimpit oleh ancaman. So secara ringkas DRR ini harus harus perdanakan dalam pelbagai sektor. Dia bukan hanya semata-mata tindakan pengeluaran dana bajet apabila berlaku bencana. Pelaburan itu harus berlaku sebelum bencana. Melihat beberapa anjuran nasihat daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada PBT untuk mengurangkan banjir kilat sebagai contoh. Dan kita harus ingat bahawa bencana berskala besar yang berlaku di negeri Selangor boleh juga berlaku di negeri-negeri lain. So tahap kesiapsiagaan, tahap pendidikan bencana ini harus dipertingkatkan dari masa ke semasa, bukan hanya untuk mereka yang berada di kawasan yang rentan, tetapi juga kawasan-kawasan yang mungkin tidak pernah banjir sebelum ini. Haris, kita lihat trend 10 tahun yang lepas, melihat banyak sebenarnya kawasan-kawasan yang tidak pernah banjir sebelum ini, tetapi banjir. So disebabkan oleh perubahan iklim, kita harus menerima hakikat seperti mana kita hidup bersama COVID sekarang ni, Haris. So begitulah bagaimana kita harus hidup dengan memahami risiko-risiko setempat. Pertama. Yang kedua, bagaimana kita meningkatkan tahap pelaburan sebelum berlaku bencana. Kerana kosnya lebih besar selepas. Kosnya 7 kali ganda. Itu antara data yang dikeluarkan oleh pihak United Nations. Bagaimana sebenarnya kita boleh menjimatkan di sebalik kerugian-kerugian ekonomi yang kita hadapi setiap tahun, Haris. Baik, terima kasih Dr. Kamran Azhari Razak, masa yang sangat mencemburui kita. InsyaAllah ada peluang dan ruang lagi banyak, kerana perbincangan ini sudah tentu akan panjang. Bencana kita tidak tahu akan berlaku bila, seperti doktor katakan, mungkin di hari Minggu seawal jam 3 pagi kita tidak tahu bencana bila akan berlaku, tetapi pengurusan kesiapsiagaan itu perlu ada.